Hai guys, bertemu kembali di channel sifu.com dan dalam video kali ini kita bersama dengan siri Affinity Designer. Okey, so dah sebelum ni saya dah banyak kali sentuh tentang Affinity Photo. So kali ini saya nak kongsikan sedikit tutorial untuk kita hasilkan ilustrasi seperti ini. Saya ada upload dekat Facebook kan. So ramai tanya macam mana nak buat. So insya-Allah memang Affinity Designer ni fungsi dia memang untuk vektor, untuk illustration macam ni lah. Okey. So tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. First kali saya akan pergi dekat file seperti biasa, kita pergi dekat new. Dan untuk sesi latihan seperti ini saya akan gunakan preset yang sedia ada di web. Okey, dekat atas ni kita ada banyak preset kita pergi dekat web. Dan saya akan cari social media square post. So kita dah lengkap dengan dia punya setting layout dia. Dan terus klik create. Okey pula klik create. So kita dah dapat satu artboard macam ni. Okey. Alright, so first kali apa yang saya akan buat adalah saya akan setkan warna background. So kita akan pergi dekat rectangle tools, mengambil warna biru pada swatch panel. Okey. Kita buat satu warna background seperti ini. Okey, ilustrasi ni sangat mudah sebenarnya tapi kita akan pergi step by step macam mana daripada semudah-mudah sebasic-basic bentuk seperti ini pergi kepada texture. Nampak cantik macam ni yang biasa kita nampak dalam buku-buku kan. Okey, ilustrasi yang simple macam ni. Okey, baik. So yang seterusnya kita akan buat bulatan. Okey, boleh tengok macam mana saya menggunakan tools-tools yang ada ni. Ingat untuk mengekalkan bulatan menjadi apa ni kita panggil perfect circle. Perfect circle kita kena hold button shift baru kita akan dapat perfect circle macam ni. Okey, kalau kata kita nak resize dia daripada titik yang kita buat tu, okey, pada titik yang kita first click, so kita boleh hold button control. So automatic akan jadi kembang daripada titik tengah yang kita setkan tadi. Okey, alright, so siap buat macam tu. Saya akan setkan kepada warna kuning. Okey, besarkan sedikit. Sama juga kita buat dua kali. Make sure on kan kita punya snapping tool. Kalau anda tak on snapping tool dekat atas ni, tak akan nampak, nanti tak akan ada garis panduan, tak akan ada garis-garis snapping tu lah. Okay, so make sure anda klik icon magnet ni. Okay, penting sangat untuk pemula faham tools-tools yang saya nak tunjukkan ni. Okay, so senang bila kita dah on kan snapping tools ni. Kalau kata kita nak cari titik pertengahan untuk bulatan yang kita buat tadi tu, kita hover akan ada garisan yang bagi tahulah. Okey, horizontal dengan vertical kita dah settle. So macam saya cakap tadi, hold button shift, hold button control serentak dan create satu bulatan baru dekat dalam tu macam tu. Okey, alright, dan setkan kepada warna putih. Okey, kita santai-santai je dalam tutorial kali ni, tapi kita buat sampai jadi. So sekali lagi kita buat bulatan warna kuning. Okey, so daripada bulatan warna kuning ni kita akan potong dia menjadi beberapa bahagian macam lemon macam ni lah. So mesti ada orang tanya saya kan, kenapa saya tak pakai pie tool je buat benda ni kan. So pakai pie tool, terus kita akan dapat pie macam ni lah. Okay, tak boleh saya dah guna teknik ni tak menjadi. So saya ada teknik baru yang saya buat untuk kita dapat slice lemon yang lebih perfect macam ni. Okey, so tengok teknik yang saya buat ni, kita tak boleh pakai pie tool, saya dah cuba tak menjadi. So apa yang saya akan buat adalah sedikit kita kata level pertengahan, tapi jangan risau, sangat mudah. Tengok saya buat macam mana. So next kita akan pakai pen tool. Okey, dengan shortcut key P. So make sure betul-betul center, betul-betul satu garis dengan kita punya lemon bulatan tadi tu. Hold button shift supaya kita dapat straight line. Kalau tak, tangan kita akan bergegar-gegar dan kita akan dapat garisan yang sengit ataupun tak garis lurus. Okey, so make sure buat satu garisan, tekan titik sekali, jangan tekan dan tarik. Kalau saya kata tekan dan tarik baru betul. So sekarang ni saya cakap tekan sekali dan hold button shift dan tekan ke bawah macam tu. Okey, so kali ni kita akan pergi dekat swatcher color. Ini swatcher color kita ada, yang ni adalah solid untuk dalam, yang ni adalah stroke. So make sure kita tekan dahulu yang stroke color tu. Okey, dan kita masukkan warna putih. Ini nipis kan, nipis. So kita pergi dekat stroke panel dan kita tambahkan dia punya kelebaran dia tu. Okey, saya setkan jelas secukup rasa sampai kita rasa bilah dia tu tebal cantik lah. Okey,
Okay, dah siap macam tu, kita positionkan dia betul-betul berada di tengah-tengah bulatan tu. Okay, macam tu. Tak boleh kita buat bawah lebih ke, atas lebih ke. Okay, sebab nanti akan ada isu bila kita nak buat duplicate rotation. Okay, apa itu duplicate rotation? So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat duplicate secara pusingan supaya kita dapat satu pusingan. Kita nak buat bilah macam ni kan, kita nak buat kita punya slice lemon tu nampak lebih seimbang. Okay, so cara dia kena tengok betul-betul. First kali adalah saya akan duplicate garisan kita ni. Kita tekan kita punya garisan dan kita tekan Ctrl plus J. So kita akan dapat dua garisan. Yang seterusnya kita akan make sure kita rotate pada titik tengah kita punya bulatan tadi tu. Okay, alright, baik. So kita pergi dekat atas ni, kita ada enable transform origin. So basically bila kita dah letakkan position kita tu pada pertengahan bulatan tu, dia akan rotate dekat tengah lah. Okay, so dengan hold button shift kita buat rotation. Kenapa kena hold button shift? Sebab kalau anda tak hold button shift, anda akan dapat angle yang rawak. So bila kita buat rotation dalam 360 darjah duplicate, nanti kita tak akan dapat slice yang seimbang. Okay, so make sure hold button shift dan gerakkan kita punya rotation tu. Saya pakai 45 degree. Okay, sebab 45 degree akan menghasilkan ni lah slice yang macam ni. Okay, ada 8 slice semua tu. Okay, selesai kita duplicate, selesai kita rotate, jangan tekan apa-apa, sebab kalau anda tekan benda-benda lain nanti akan hilang kita punya action yang ada dalam history tu. Okay, sebab bila kita nak buat duplicate rotation, selesai kita duplicate, selesai kita rotate, kita akan terus tekan Ctrl J supaya kita dapat pecahan-pecahan dalam duplicate yang seterusnya. Okey, nampak tak macam ni? So jangan tekan benda lain. Kalau dah tekan benda lain, nanti dia akan hilang kita punya action yang kita dah buat. So tak akan jadi automatic duplicate dalam bentuk rotation. Okey, itu cara dia. So selesai kita buat rotation macam ni. Okey, saya akan select ke semua ni. Macam mana kita nak buat multiple selection pun tekan button shift juga. Okey, hold button shift. Sebenarnya button shift ni sangat power dalam Photoshop ke dalam PowerPoint, semua power. Dia ada fungsi yang sangat hebat dekat shift ni. Okey, okey, so kita tekan hold button shift, select yang kedua, select yang ketiga, select yang keempat. Okey, kenapa kita select? Sebab kita nak tukar daripada stroke menjadi fill. Okey, macam mana kita nak buat tu? Kita pergi dekat layer, kita tekan expand stroke. So sekarang ni dia bukan lagi garisan, dia bukan lagi stroke, dia adalah bentuk. Dia dah jadi bentuk daripada garisan yang kita buat tadi tu. So next saya akan gabungkan bentuk ni. Dekat bahagian atas ni kita ada geometry punya tools. Okey, geometry punya tools ni sama macam saya lupa dah apa yang kita sebut dalam Illustrator tu. Pathfinder kan. Saya ingat lagi. Okay, so dalam Illustrator kita panggil Pathfinder, tapi dalam Affinity Designer ni kita panggil Geometric punya tool. Sebab apa? Kita nak gabungkan bentuk-bentuk ni. So kita akan ambil add. So nampak tak? Kita dah jadi satu bentuk macam ni. Okay, so now kita nak potong daripada bulatan kuning dekat belakang tu, kita nak potong dengan bentuk slice yang kita dah buat ni. Okay, macam mana saya buat? Kita select warna putih ni, hold button shift untuk multiple selection, dan kita select warna kuning dekat belakang tu. Sama juga kita pergi dekat geometry, tapi kali ni kita akan pakai subtract. Dah terpotong. Senang kan? Sangat senang. Seronok sebenarnya main benda ni. Okey, tu punchline saya. Seronok main benda ni. Okey, dah siap. So next kita akan pergi buat dia punya lemon pula. Macam mana nak buat lemon comel macam ni? Macam susah je kan? Tak ada, senang je guys. So cara dia first kali, benda yang saya suka dengan Affinity Designer ni, kita ada banyak built-in shape tool berbanding dengan yang lain lah. Okay, tengok dekat bahagian tools ni yang ada anak panah putih macam ni kan, dekat tools ni dia ada sediakan banyak sangat kita punya built-in shape yang kita boleh guna. So saya akan pergi dekat diamond. Kenapa saya nak guna diamond? Tengok macam mana saya buat. So kita akan buat satu bentuk diamond. Ingat hold button shift. Kalau tak hold button shift, kita akan dapat bentuk yang rawak, render macam ni. Hold button shift supaya kita dapat perfect diamond. Dan kita pergi dekat swatches, sebab dia ada lagi kita punya setting yang kita setkan untuk stroke tadi. So make sure dekat stroke ni kita pergi dekat transparent. Okay, kita tak nak dia. So ini fill color. Okay, macam mana saya nak buat sampai dapat lemon curve macam tu daripada bentuk diamond ni? Okay, tengok cara dia.
kita akan menggunakan tools yang ada dekat bawah node tool ni. Okey, dekat kiri ni kita ada corner tools. Ini sangat seronok. So kita select kedua anchor point. Titik ni kita panggil anchor point kalau sebelum ni kita sebut titik-titik je, yang dah lama-lama dengan Sifu ni kena make sure ada sebutannya betul. Ini kita panggil anchor point. Nak ajar kawan-kawan kita yang lain nanti kan. Okay, so select ni, select dua macam ni dan masukkan ke dalam. Dia akan automatic jadi curve macam tu. Sangat seronok kan, hebat kan. Tu kata seronok main benda ni. Okay, so siap kita buat macam tu. Sekarang ni kita nak buat curve dekat bawah juga. Macam mana kita nak buat? Sama juga dengan teknik tadi. Select dua dekat atas ni dan kita masukkan ke dalam. Daripada anchor point tu kita klik dan masukkan ke dalam, drag macam tu. Dah siap guys bentuk lemon kita. Sangat comel, sangat cute, sangat mudah. Okay, so make sure kalau kata nak resize dia, hold button shift juga. Kalau tak, kita akan hilang lah dia punya bentuk tadi tu. Okay, tapi sebelum tu, sebelum saya resize, saya nak bagi tahu, kalau kita tak convertkan dia kepada curve, sebenarnya dia masih dalam setting shape yang sama tadi. Nampak tak kalau saya kecilkan tu, dia akan hilang kita punya setting curve tadi tu. So untuk mengelakkan benda ni, kita kena, kalau bukan rasterize, kita panggil curve. Kita convert kepada curve supaya kita dapat lock kita punya bentuk yang kita dah ubah tadi tu daripada shape basic yang dia sediakan tadi tu. Tu macam mana cara dia? Kita select kita punya shape ni, dekat atas contact bar ni kita ada convert to curve. Okay, so bila kita dah convert to curve, kalau saya tekan node tool ni, nampak tak kita ada anchor point yang baru. So kalau kata kita resize sekalipun pakai move tool, dia dah hilang. Dia dah tak ada dah, dia tak akan jadi bentuk yang pelik macam tadi kan, yang kita resize tadi tu kan. Okay, so dah siap kita punya bentuk lemon. So sekarang ni kita nak buat daun pula. Macam mana kita nak buat daun dia? Kali ni sama juga, kita akan pergi dekat built-in shape tool. Kita akan guna crescent tool. Saya pun tak tahu lagi pronunciation dia. Nanti saya tengok balik dalam Google. Mungkin jadi tanda tanya untuk saya juga. Tak terfikir pula benda ni sebut macam mana kan. Crescent tool macam tu lah kot. Tapi nanti saya tengok nanti. Tekan ni. Dan macam tadi juga, hold button shift dan tarik. Kalau tak hold button shift, macam biasa akan jadi rawak lah. Okay, so tarik macam ni. Ini satu lagi yang kena faham. Okay, kalau kata saya nak edit kita punya bentuk ni, nampak tak kita ada yellow dot tu? Okay, yellow dot tu fungsi dia, kita nak edit built-in shape yang Affinity bagi tadi. Okay, katakan saya gerakkan satu, nak gerakkan yang ini pun kita boleh edit juga. Okay, make sure kita klik pada yellow dot tu. Okay, tapi kalau kata kita nak gerakkan serentak, okay, hold button control. Shortcut ni kena ingat tau, kena selalu buat, kena selalu buat baru kita ingat kan. So tekan button control untuk pastikan yellow dot tu bergerak serentak. Kalau kata ada yang bertentangan macam ni, kena hold button control. Okay, dan saya tukarkan warna dia kepada warna hijau. Dan kita buat rotation. Nak buat rotation, make sure kita klik dekat button yang warna putih ni. Ini adalah button rotation. Dah siap daun dia guys. Sangat pantas, okay? Sangat mudah dan sangat senang kita nak guna daripada bentuk-bentuk yang ada ni. Okay, alright, now kita nak buat dia punya dahan tu. Macam mana nak buat dahan dia tu comel macam tu kan. Tak payah susah-susah nak pakai pen tool kan. Lagi-lagi kalau kita beginner kan, pen tool lah paling kita takut kan. Ambil masa sikit kita nak hadam dengan pen tool ni. Tapi dalam tutorial kali ni no, sikit je pen tool yang kita guna. Tadi kan untuk buat garisan je. Apa yang saya guna adalah shape-shape yang dah ada ni. Okay, so untuk buat dahan dia, kali ni saya akan guna trapezoid tool. Okay, guna trapezoid tool pun sama juga. Bila saya drag ni, okay, yang ni tak perlu tekan shift lah, tak apa, sebab kita nak dapatkan dahan yang bebas. Okay, bebas, tak fix, tak perlu ni lah, tak perlu kita kata hold button shift. So kita tarik ni, nampak tak dekat sini kita ada yellow dot juga. Sama juga macam tadi. Kalau kata kita nak edit sebelah saja, okay, klik satu sajalah. Tapi kalau kata kita nak edit kedua-dua dot tu serentak, kita hold button shift dan hold button control dan hold button control dan gerakkan macam tu. Nak nipis macam mana. Okay, dah siap macam tu guys. Letak aja kan. Seronok buat benda ni guys. Nanti boleh buat macam-macam buah lagi. Letak aja macam tu.
Satu lagi kemahiran kita dalam nak buat ilustrasi ni adalah kemahiran untuk menyusun layer. So macam mana nak menyusun layer? Kalau macam ni kan, nampak tak dahan dia tu berada di atas lemon, kita nak bawa pergi bawah. Kita ada shortcut key dia, ataupun boleh drag daripada layer lah kan, macam biasa boleh tekan layer ni dan drag ke bawah. Tapi bila kita dah nak cepat, pastinya kita memerlukan shortcut key. Okey, ini caranya macam mana kita nak turunkan ke bawah kita punya layer tu adalah kita hold button control dan tekan bracket left. Okey, nampak tak dekat layer saya tu, dia akan turun ke bawah, turun ke bawah macam tu. Okey, kalau kata nak naikkan atas, control bracket right. Okey, alright, nice guys. So macam ni saya buat hasil saya yang akhir ni. Kita ada 2 daun. Ya Allah, senang saja guys. Tekan yang ni tadi, hold button control dan terus drag, akan automatic jadi 2. Okey, biasa kita buat copy dan paste kan, nak dapat 2 kan. Ini magic. Okey, cara dia hold button control dan terus drag apa-apa elemen yang kita nak duplicatekan dia menjadi 2. Okey, so saya rotatekan dia sedikit, kecilkan saiz dia dan letak dia di belakang. Okey, macam mana nak letak di belakang? Macam saya cakap tadi, control dan bracket left supaya dia berada di paling belakang. Okey, yang ni saya tukarkan sedikit warna dia jadi warna hijau muda macam tu. Oh sorry, kita ada dahan juga dekat kita punya daun ni. Patutlah nampak pelik tadi kan. So sama macam mana kita nak duplicatekan, select kita punya shape yang kita nak duplicate, hold button control dan drag, automatic akan jadi 2 macam tu guys. Okey, alright, now kita rotatekan dia dan nipiskan sedikit dan letak dia macam tu. Okey, sama juga hold button control, drag ke sini dan ya, dekat atas ni kita ada transform. Tak perlu nak susah-susah nak rotate benda yang horizontal. Terus pergi daripada bahagian atas dan select horizontal. Okey, so kita dah ada 2 benda yang duplicate. Yang ni kita nak letak dia belakang daun yang warna hijau tu, macam saya cakap tadi, control dan bracket left. Okey, sampai dia berada di belakang daun. Dah pun siap guys kita punya tutorial kali ini. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk macam mana kita nak buat yang slice ni. Okey, sama juga. First kali adalah kita akan select ke bulatan ni dan kita letakkan di depan. Kalau kata nak shortcut key untuk select layer dan letak paling atas, kalau tadi kita tekan control, bracket left ataupun bracket right kan, untuk ke depan ataupun ke belakang. Tapi kalau kata kita nak paling depan ataupun paling belakang, caranya adalah control, hold button control dan hold button shift dan bracket right untuk paling atas dan bracket left paling bawah, sampai hilang tu kan. So bracket right untuk paling atas. Okey, resizekan sedikit. Make sure hold button shift. Kalau tak hold button shift, kita punya bentuk akan menjadi distort. Okey, bahasa design kita panggil distort. So kita tak nak benda tu distort. Okey, so kita duplicatekan dia menjadi 2. Okey, so sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak memotong bentuk. Tadi kita dah belajar sebenarnya kan. Okey, so sama juga macam mana kita nak buat lemon tu jadi separuh macam ni. Okey, kita akan buat rectangle yang menutup separuh daripada lemon tersebut. Okey, so kita ada 3 benda yang kita nak potong ni. Satu yang kuning ni, satu yang putih dan satu lagi dia punya kulit yang belakang sekali tu. Okey, so make sure saya akan duplicatekan kita punya shape yang kita nak potong ni kepada 3 juga. So saya tekan Ctrl J 2 kali supaya saya dapat 3 bentuk rectangle yang akan potong kita punya lemon tu tadi. Okey, so cara kita nak potong, yang pertama kita select yang kuning ni. Okey, hold button shift dan select yang rectangle tadi yang akan memotong kita punya bentuk tu. Pergi dekat geometry dan tekan subtract. Okey, nampak tak saya dah potong dengan satu kan. Okey, Ctrl Z balik. Okey, yang kedua kita potong yang warna putih ni pula. Klik button putih, hold button shift dan select warna apa ni, kita punya rectangle tadi. Pergi ke geometry, tekan subtract. Okey, dah siap potong yang putih. Last kali benda yang sama juga pada warna kuning. Dah siap kita punya slice. Okey, so sekarang ni kita akan groupkan dia supaya senang kita nak gerakkan dia ke mana-mana saja. So kita select ke semua ni. Make sure selection tu perlu menyeluruh daripada objek tu. Okey, tak sama dengan kalau AI kita select sikit pun dah boleh kan. Tapi dalam Affinity Designer ni kita kena select secara menyeluruh macam ni. So
bentuk-bentuk yang berada dalam area selection kita tu, barulah dia akan jadi terselect lah. Okey. Baik, now kita akan tekan group. Cara dia adalah right click dan tekan group ataupun Ctrl G untuk dia punya shortcut. Okey, so positionkan kita punya lemon ni dekat atas. Buat sengit sikit. Select all macam ni dan susun. So dah nak siap guys. So untuk video kali ni saya sampai dekat sini sahaja. Untuk next kita akan ada lagi, saya akan ajar macam mana untuk kita masukkan shading. Okey, tapi untuk dalam sesi kali ni saya akan kongsikan basic sahaja. Semoga anda boleh follow dan boleh ikuti tutorial kali ini. Okey, so jumpa dalam episod seterusnya macam mana untuk kita masukkan tekstur dan juga shading dalam kita punya illustration. So far inilah hasil dia. So saya harap anda belajar sesuatu dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.